Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat semua. Okey, alhamdulillah. Okey, hari esok, hari Sabtu, Ahad kamu akan cuti sekolah. Hari Isnin ni kamu cuti ke tak sekolah? Hari Isnin. Hari Isnin? Tahu? Okey, hari Isnin minggu depan kamu akan sekolah. Kamu ada satu kelas sahaja dengan Ustazah Adila. Ustazah akan ajar matematik dengan kelas kamu hari Isnin satu saja. Kamu ada kelas hari Isnin satu saja dan hari Isnin tu nanti minggu depan hari Isnin tu ada guru lain akan tengok kelas kamu. Hari Isnin minggu depan ada guru lain daripada Seriti Selangor akan tengok kelas kamu. Dia akan tengok kamu dengan Ustazah Adila belajar sama-sama. Kamu kena minggu depan hari Isnin kamu kena bersedialah sebab hari Isnin nanti ada orang luar yang akan tengok kamu belajar. Kena dengar apa yang Ustazah Adila terangkan pada hari Isnin nanti, pada belajar hari Isnin nanti. Okey. Hari ni hari Jumaat kita akan belajar macam biasa. Kita akan belajar setengah jam sahaja. Hari Jumaat kamu belajar setengah jam sahaja, iaitu subjek fiqh. Okey, keluarkan buku teks fiqh. Dah? Okey, buku teks fiqh, buka muka surat 11. Alright. Buku surat 11 tu kita sambung apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, kita masih lagi tajuk baru. Sebelum ni kita belajar tajuk najis. Najis kita dah belajar dah, najis najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mughallazah. Kita dah belajar najis dah. Hari ni kita akan belajar tajuk yang baru. Minggu lepas pun kita dah masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk hadas. Okey. Hadas terbahagi kepada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan minggu lepas kita buat apakah maksud hadas kecil. Kita tengah buat, kita tak siap lagi, kita tak habis lagi hadas kecil punya nota kita. Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks, okey, Ustaz akan share screen Ustaz. Okey, ini idea hadas, pengertian hadas kecil. Okey, ada nampak tak dalam buku kamu ada budak lelaki tengah ambil wuduk kan. Inilah cara-cara untuk mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil adalah dengan cara berwuduk. Okey, sebelum tu kita akan mulakan macam biasa. Kita akan belajar tajuk hadas. Kita sebut sama-sama boleh? Buka mic, kita sebut sama-sama. Okey, ikut Ustaz. Bahagian hadas. Okey. Hadas terbahagi
terbagi kepada 2. kepada 2. Hadas terbagi pada 2. Okey. Pertama, hadas kecil. Hadas kecil. Okey. Kedua, hadas besar. Hadas besar. Okey, itulah dia. Hadas terbagi pada 2, hadas kecil dan hadas besar. Okey, lepas tu minggu lepas kita baca, kita tulis nota mengenai pengertian hadas kecil kan. Okey, kita baca sama-sama. Buka mic, kita baca sama-sama. Pengertian hadas kecil. Okey. Apa dia pengertiannya? Ikut Ustaz baca. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey, ini lah dia maksud dia. Pengertian hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan wuduk. Keadaan yang mewajibkan wuduk. Kamu kena wajib wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey, keluarkan buku tulis. Kita sambung nota kita pada minggu lepas. Satu, keluarkan buku tulis. Keluarkan pensel. Okey, minggu lepas kita buat pengertian hadas kecil. Kita belum siap lagi. Kita baru berhenti dekat pengertian hadas kecil, keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Kita tak siap lagi kan? Okey. Kita sambung balik hari ini, kita sambung lagi yang bawahnya. Kita baru berhenti dekat seseorang. Okey, keluarkan pensel dah. Okey. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Okey, ada lagi ayat dia. Tak habis lagi. Kita sambung balik. Kita bawah ni, okey. Bawah ni tulis ejaan Jawi dan yang bawah ni ejaan bahasa Melayu ni. Okey. Sambung balik yang bawah ni. Okey. Misalkan salah lagi. Dekat bawah mana? Bawah ni je. Bawah sini je. Nampak? Tak gerak kamar. Ustaz, Bawah ni je. seseorang yang Melayu ke? Tak, kita buat Jawi dulu. Orang yang hendak Ustaz punya keyboard. Ustaz punya apa? Tak detect. Ustaz tulis dari ayat ke Al-Quran yang mewajibkan balik ke? Kita sambung je yang kita tak siap lagi. Kita baru buat
Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Okey, bawah ni kita akan sambung ejaan jawi. Seseorang tu yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey, nanti jap. Tak boleh detect. Okey, tak apalah. Tak detect pula. Okey, cabut jap. Okey. Yang hendak melakukan ibadah yang tertentu tertentu ada yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Tertentu seperti solat. Saya dah tulis bahasa Jawi. Saya nak tulis bahasa Melayu pula. Okey. Yang baru masuk, Ishraf baru masuk, keluarkan buku tulis, kita sambung nota kita pada minggu lepas. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Oh, besarnya. Okey. Yang hendak melakukan ibadah yang tertentu. Okay. Yang tertentu seperti solat. Ustaz, saya dah siap. Alhamdulillah. Ustaz, izinkan saya minum air. Boleh. Silakan. Okey.
Okey, yang baru masuk, kita sambung nota kita pada minggu lepas. Minggu lepas kita berhenti dekat keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Okey, kita sambung yang hari ini, kita sambung yang bawah ni. Yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey. Okey, dah siap dah? Ada yang belum siap? Dah. Okey, Hakim Muhammad dah siap dah. Ada yang belum siap lagi? Belum. Ustaz, saya dah siap. Okey, Aklan dah siap, bagus. Yang belum siap? Ada? Begitu Ustaz. Kalau yang belum siap, begitu Ustaz. Siapa yang belum siap lagi? Okey. Soalan balik, minggu lepas kita berhenti dekat Dah siap. bagus. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Kita berhenti kat situ. Hari ni kita sambung balik pengertian hadas kecil. Minggu lepas punya, yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey. Dah siap. Bagus Dani. Amnah dah siap dah Amnah? Amnah tak ada respon. Ziad dah siap dah Ziad? Ziad dah siap kan? Dah siap. Okey, bagus. Alright. Okey, hari ni Amnah belum. Alright. Okay, Amnah saya sambung yang minggu lepas ya. Bawah tu je. Tulis kat bawah tu je. Okey, kalau kita sempat buat yang ini, kita akan sambung perkara yang menyebabkan hadas kecil. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil? Ada kalau dalam buku teks ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sebab hadas kecil. Ustaz, kalau sempat buat hadas besar. Kalau kita buat sebab, kalau kita dah siap ni, kita akan buat sebab hadas kecil. Sebab hadas kecil. Kita akan buat sebab hadas kecil. Ada 5 perkara sebab hadas kecil. Contohnya terpegang tangan, apa sebenarnya? Bersentuh. Ya kali. Dah siap dah? Ya kali. Okey, Amna dah siap. Bagus. Alright. Amna, kali dah siap? Dah. Alhamdulillah. Okey. Kita baca sama-sama boleh? Di pusat. Okey, on mic. Ustaz. Pengertian hadas kecil. Pengertian hadas kecil. Okey. Pengertian hadas kecil. Okey. Keadaan yang mewajibkan mewajibkan wuduk bagi seseorang. Okey. Yang hendak melakukan
ibadah yang tertentu. Ibadah yang Tentu. Okey, seperti solat. Seperti solat. Okey. Ibadah apa lagi yang kalau kita nak buat kita kena ambil wudu? Solat lagi apa? Ibadah apa lagi yang kita nak, kalau kita nak buat tu kita kena ambil wudu? Apa dia? Solat. Ha. Kita tak boleh buat ibadah tu kalau kita tak ada wudu. Solat, kalau kita nak solat kita kena ambil wudu. Okey, apa lagi ibadah yang kalau kita nak buat kita kena ambil wudu? Apa dia? Siapa tahu? ambil wudu. Apa dia? Solat. Apa? Solat tu ada siapa? Solat. Ada selesai. Solat tak apa kalau kita nak solat kita kena ambil wudu kan? Boleh tak? Boleh tak kita solat terus tanpa kita ambil wudu? Boleh tak? Kita nak solat tapi kita tak ambil wudu. Boleh tak? Tak boleh najis. Tak boleh. Kita tak boleh solat tanpa wudu. Kita kena ambil wudu dulu baru kita boleh solat. Okey. Apa lagi ibadah yang kalau kita nak buat kita kena ambil wudu? Siapa tahu? Apa lagi? Quran. Ya, betul, bagus. Siapa cakap tu Zaki Ya, nak baca Quran, kita nak pegang Al-Quran, kita kena ada wudu. Kita kena, kalau kita nak pegang Quran, kita nak buka Quran, kita nak baca Quran kan. Kita nak baca Al-Quran, kita kena ambil wudu. Ambil wudu dulu. Macam tu. Ambil wudu baru kita boleh pegang Al-Quran. Okey. Alright. Dah siap. Kita akan sambung yang bawah. Okay, dekat bawah tu saya akan buat macam peta. Okay, saya akan buat. Dan tengah-tengah ni saya akan buat apa? Tak, saya belum siap lagi. Oh, tak siap lagi? Alright. Buat dulu Ustaz kena tulis solat. Alif tak siap yang mana Alif? Yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat ke ataupun keadaan yang mewajibkan? Yang mana Alif tak siap lagi? Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang. Oh, yang minggu lepas punya tak buat lagi Keadaan yang mewajibkan wudu bagi seorang tu minggu lepas punya. Kita apa buat dulu. Usahakan kecilkan sedikit. Saya nak buat peta minda kat bawah ni pula. Okey. Kalau Alif tak nampak bagi tahu tau. Nampak tak perkataan ni? Nampak lagi tak? Nampak. Okey. Usahakan buat kat bawah ni. Ustaz ada bawah ni ada kosong lagi. Usahakan buat lagi kat bawah ni. Kat bawah ni ada okey. Kat bawah ni usahakan buat awan. Dalam Ustaz buat macam ada perkataan. Dalam perkataan ada awan. Okey. Nanti dulu. Apa perkataan dia? Perkataan dia Ustaz buat. Perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Bawah ni. Sekejap. Ustaz kena yang tu nak tulis apa? Okey, jangan buat dulu. Ustaz buat dulu, Ustaz dah siap baru Ustaz tunjukkan kamu tengok dulu. Perkara ini perkara
Perkara yang ini nombor 2 tau. Perkara yang menyebabkan hadas kecil. Jangan buat dulu, bagi saya akan tunjuk dulu. Jangan buat dulu. Ustaz baca dalam buku teks ke? Buku surah 12. Dia macam buku teks buku surah 12. Tapi Ustaz buat dalam bentuk total minda. Tunggu saya buat dulu Yang perkara yang Ustaz, perkara-perkara yang tu kena tulis dekat bawah ke? dekat bawah ni. Nanti Ustaz siap. Nanti kalau Ustaz dah siap baru Ustaz suruh kamu buat perkara-perkara yang menyebabkan perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Hadas perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Okey. Alright. Saya akan zoomkan. Okey, boleh buat. Boleh buat. Oh. Ustaz dah. Oh, dah siap dah. Alhamdulillah. Ustaz, saya tak ingat kawah tu apa. Apa dia? Kawah tu apa? Bawah? Apa dia? Tak jelas. Kawah yang buku surat 13 tu yang Oh, 13. Buku surat 13. Tawaf. Oh, tawaf. Tawaf ni adalah perbuatan mengelilingi Kaabah. Kaabah tahu kan? Kaabah yang petak yang hitam tu. Itu Kaabah. Petak yang ada kain hitam tu, itu Kaabah dekat Masjidil Haram tu. Masjidil Haram tu ada satu Kaabah, kiblat kita solat. Bila kita melakukan ibadah tu, kita kena buat dalam keadaan pertama kita kena berwuduk. Dan kalau kita dah ada wuduk,
kita kena ibadahnya adalah mengelilingi, kita kena jalan, pusing Kaabah tu. Okey, perkara yang menyebabkan hadas kecil. Buat macam ni. Dahsyat dah. Perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil. Okey, pertama, apakah perkara yang menyebabkan hadas kecil? Okay, dalam buku teks, muka surat 12, dia beritahu sebab hadas kecil yang pertama adalah bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapis. Bersentuh tangan lah, bersentuh kulit lelaki dan perempuan, macam terpegang, macam tu. Tapi bukan dengan mak, kan kita mak je kan. Kalau kita lelaki pegang tangan mak tak apa, dan pegang tangan mak tak ada masalah, pegang tangan ayah tak ada masalah. Yang kita tak boleh pegang adalah bukan adik-beradik kita. Kalau kita terpegang, kita kena ambil wudu untuk solat. Okay. So akan buat dekat sini. Ini dahsyat dah. Dahsyat kan? Buat dahsyat kan? Okay, saya akan buat dekat sini. Nombor 1. Dah habis lah. Betul. So minta maaf, kelas kita dah habis. Okey, kita akan sambung minggu depan ya. Tapi saya tak sempat buat yang lepas habis yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat saya habis. Dekat bawah tu saya buat lagi. Okey, tak apa sini Alif. Kalau tak sempat Alif boleh buka dekat Google Classroom, nanti Ustaz akan tinggalkan aplikasi dekat situ Okay. Ataupun Alif boleh tengok dekat YouTube. Ustaz kalau tak share lagi, boleh Ustaz ada tinggalkan video dekat YouTube. Kamu boleh type dekat YouTube 2 Maliki Fiqh. 2 Maliki Fiqh, nanti keluarlah video Ustaz. Okey. Dengan kamu. Video tu kalau kamu buka kamera, nampaklah muka kamu kat YouTube. Jadi kalau tak buka tak apa. Okey, satu lagi Ustaz akan tinggalkan dalam Google Classroom. Okey, masuk Ustaz dah habis. Ustaz kena masuk kelas 5. Ustaz dah siap perkara. Okey, tak apa. Okey, Ustaz pun masuk kelas 5 Syafi'i Kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis-sabr. Okey, yang tak siap lagi Ustaz akan biarkan link ni. Boleh buat dulu. Ustaz akan biarkan kat sini Okay, kalau dah siap kamu boleh keluar ya. Okey, yang dah siap boleh keluar. Yang tak siap boleh tulis kat sini Ustaz, kenapa saya terdengar Ustaz cakap akhir Ishraf tu jadi Alif? Oh, so minta maaf. Ustaz salah faham. Saya ingatkan Abang saya. itu abang kamu, tapi Selamat maju jaya menjawab soalan percubaan UPTK pada minggu depan. Okey, saya berdiri dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kejap Ustaz cakap dengan murid kelas 2 Maliki. Dia orang tak live lagi kejap Tahu tak? Ustaz ada kat sini. Kelas murid 2 Maliki. Khalid dah siap kan? Dah. Dah siap boleh live Khalid? Dah. Okey, boleh live. Aklan dah siap dah Aklan? Dah. Dah siap boleh live ya? Okey, kita sampai sini je. Okey, Ishraf dah siap dah Ishraf? Nah, sikit lagi. Okey, Ishraf buat dulu Dan kalau dah siap, Ishraf boleh live terus Okey. Alright. Okey, so minta maaf. Okey, kita sambung nota kita sekejap. Saya rasa Ustaz tak boleh sambung nota lagi lah sebab kamu dah tak biasa dah ni. Saya rasa kita kena buat latihan banyak-banyak. Tadi kelas tadi kamu mengajar apa? Mengajar apa? Tadi kamu belajar apa? Jawi. Ustazah Unaizah. Ustazah Unaizah ajar Jawi, dia ajar ke bagi latihan? Bagi latihan okey. Ustaz nampak sini tajuk-tajuk dalam UPKK kamu dah belajar dah sebenarnya. Kamu macam contoh macam tajuk Ustaz Tajuk Ustaz sebelum ni tajuk ibadah Sebelum masa memula sekali Ustaz ajar tayamum. Tayamum kamu dah belajar masa kamu tahun 1 dengan tahun 2. Tayamum kamu dah belajar masa kamu tahun 1 tahun 2. Lepas tu mandi wajib. Mandi wajib kamu dah belajar masa kamu tahun 2. Ada yang panggil Ustaz. Kelas 2 Maliki Ya Ishraf. Dah siap dah? Saya nak tengok tu tajuk. Tajuk. Sekejap Tajuk. Ini ya. Okey. Kamu balik. Okey. Mandi wajib. Kamu dah belajar mandi wajib masa kamu tahun 2. Azan dan iqamah, kamu dah belajar azan dan iqamah masa kamu tahun 3. Okey. Subjek dah pun tahun 3, iqamah pun dah belajar juga. Okey. Maksudnya kamu dah belajar dah semua subjek ni. Jadi Ustaz tak boleh, Ustaz tak boleh. Ustaz boleh nak ajar lagi. Cuma Ustaz ajar melalui latihan yang diberi. Okey, kalau macam tu kamu ada tak buku simulasi ibadah? Dia bergabung dengan akidah. Ada. Dia dekat sini. Akidah ni akhlak lah. Akidah ni akhlak. Akidah ni tauhid. Ibadah ni fiqh. Okey, buat muka surat. Okey, dekat sini. Okey, ibadah ni kalau kamu perasan, kamu buka muka surat 1 kan? Kamu buka muka surat 1. Yang bermula ni adalah
akidah. Ini akidah ni. 1, 2, 3, 4. Okey, kat sini semua akidah. Jadi akhlak dah akidah. Ayolah akidah. Lepas tu ibadah kat mana ibadah? Ibadah kat sini ha. Kamu buka sini, telak sini. Pusing yang belakang sekali. Yang belakang sekali. Yang inilah akidah. Akidah pula. Ibadah. Biru Ustaz. Okey, yang ini ibadah. Kalau tak salah Ustaz, dekat soalan tu dia tanya bahagian B. Nampak tak? Okey. Okey, boleh. Berapa? Buku surat dia belakang sekali Kasyara. Kasyara Alamiah, kamu tengok sini, dia punya nak cari buku dia tu, nak cari muka surat tu, muka surat dia tak sama tau. Okey, tengok daripada mula. Okey, Kasyara buat macam ni. Tak mula kan? Set 5 muka surat 7. Ya betul. Set 5 muka surat 7. Set 5 muka surat 7. Macam mana muka surat 7? Muka surat 7 kamu sampai muka surat 6 ni. Sampai muka surat 6. Ambil dekat sini ha. Elak dia. Buka muka surat belakang sekali. Dah jumpa dah. Alright, boleh jawab. Keluarkan pensel, boleh jawab sekarang. Jawab kamu boleh tengok buku nota padat. Boleh tengok buku nota padat. Okey, boleh ambil buku nota padat. Perhatikan apakah rukun tayamum yang kelima. Boleh tengok buku nota padat. Tengok tajuk tayamum muka surat. Muka surat 7 je ke? Muka surat 7 8 7 dengan 8 dululah. Pendek sangat. Buatlah sampai 12 dulu. Nanti kita akan bincang. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ataupun okey, tak payah banyak sangat tu. 7, 8, 9, 10. Sampai 10 je dulu 11 dengan 12 kita sambung nanti. Ya betul. 7, 8, 9, 10. Lepas tu dah berhenti muka surat 10, kita akan bincang sama-sama. Ustaz, saya dah siap. Ustaz, kalau kita tak sebut hayya 'alal falah dalam azan, jadi tak sah ke? Dia azan bukan sampai azan ni sunat je. Kalau kita tak sebut, kita tak adalah sampai tak sah. Okey, Alif dah siap. Okey, Alif dah. Okey, terima kasih Alif. Dan makruh tu sunat. Sorry, Ustaz cakap dengan murid tahun 2. Okey. Okey, tadi hayya falah tu kan, tak adalah sampai tak sah sebab dia Ahmad tidak mengucap lafaz hayya 'alas solah. Ahmad tidak mengucapkan lafaz. Dia azan, bukan dia menjawab. Okey, minta maaf. Ahmad tidak mengucapkan lafaz hayya 'alas solah, hayya 'alal falah dalam azannya. Apakah hukum azan Ahmad? Ustaz. Makruh. Ustaz. Ya. Yang ni apa Ustaz? Alif, ha, mim, dal ni. Alif, mim, dal. Soalan nombor? Yang ke Ahmad tidak dia melafazkan hayya 'alal salah tu. Soalan nombor? Ya, Ustaz. Nombor. Bagi nombor. Saya tak nampak.
Ustaz, bar yang kat atas tu kena buat ke? Tak, yang macam soalan Bar yang kat atas tu tauhid. Tak payah Tak, Ya? Bila ni Syafi? yang macam soalan Adil tu. Soalan nombor? Macam mana nak tahu soalan tu nombor berapa, Ustaz? Kan ada nombor kat tepi. Ada nombor tu 33. 31, 32, 33, 34. Soalan 32. Ahmad. Soalan 32 yang Alif Hamim Dal tu. Alif Hamim Dal. Alif Hamim Dal tu Ahmad. Nama orang. Oh, tidak sah. Okey, betul tidak sah. Ahmad tidak mengucapkan lafaz hayya 'alal falah dalam azannya. Okey, saya minta maaf. Kalau orang tu dia azan, lepas tu dia tertinggal, dia terlupa nak sebut hayya 'alal falah. Mungkin dia teringat benda lain. Dia terlupa nak sebut hayya 'alal falah. Hukumnya tidak sah. Dia kena azan semula. Ustaz, Ya, Kalisha. soalan 35 tu sudah tiga Jumaat ke 3 Jumaat? Sudah 3 Jumaat. Sudah 3 Jumaat berturut-turut Abdul Hamid meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. 3 Jumaat, solat Jumaat lah. Sudah 3 Jumaat. Sudah 3 solat Jumaat dia tinggalkan berturut-turut. Kalau solat Jumaat ni kat dalam buku nota padat, tengok dekat. Solat Jumaat, itu surat 70. Syarat sah solat Jumaat. Tak ada pun. Perkara sunat hari raya. Hari raya pula. Perkara sunat hari Jumaat. Didahului solat Jumaat. Tak ada lah. Syarat sah solat Jumaat. Tak ada. Solat Jumaat. Kemudian solat Jumaat hukum menunaikan solat. Ya Dini Syafi. Yang takabi Soalan nombor 33. 33. Yang takab bayarat bulat tu apa, Ustaz? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang bermula sekali. Takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Kamu kena lafazkan dengan suara yang kuat. Tak boleh? Allah. Kena lafaz Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Yang first sekali, yang mula sekali tu. Ustaz, Ya Kalisha. kalau kanak-kanak yang belum balik tapi dia berpuasa, Soalan nombor? nombor 36. Apakah hukum kanak-kanak yang belum balik berpuasa?
Ustaz nak buat sampai soalan nombor berapa Ustaz? Muka surat 10, Bila baca Ustaz? 61. Ustaz, soalan 38 tak ada dalam buku nota padat. Nanti jap nanti. Soalan yang ke-36 tadi, apakah hukum kanak-kanak yang belum balik berpuasa? Wajib berpuasa, makruh tetapi sah, tidak sah, tidak wajib tetapi sah. Tidak wajib tetapi sah. Ustaz, tolong bacakan yang hitam pekat dekat soalan nombor 35 tu. Okey, nanti Ustaz gili-gili tu. Tadi Kalisha, okey, Harun pula. Apakah hukum melakukan solat jenazah secara bersendirian? Sunat, sah, batal, haram. Nanti jap Solat jenazah. Nanti jap. Solat jenazah. Solat jenazah tahun dulu. Ya, angkat tangan nanti saya bacakan ya. Nanti saya tengok dalam list. Angkat tangan dulu, nanti saya tengok dalam list. Ustaz, tolong bacakan yang hitam pekat dekat English. Angkat tangan. Nanti saya tunggu giliran. Saya tanya, saya tengok dalam angkat tangan nanti. Aku akan jawab berdasarkan giliran angkat tangan. Apakah hukum melakukan solat 38? Apakah hukum melakukan solat jenazah secara bersendirian? Jawapan dia sah, boleh. Okey, siapa yang panggil nama? Sekejap. Siapa panggil nama? Tadi angkat tangan. Sekejap. Open queue. Mursyid tanya apa? Sekejap Ada mursyid tanya ni. Syifa Ustaz, bukan musyrik. Oh, mursyid. Saya minta maaf. Syifa, ya. Apa soalan kamu? Yang sama macam Kalisha kan, nombor 36. Apakah hukum kanak-kanak yang belum balik berpuasa? Ustaz tak dengar suara kamu. Syifa, nanti type kat bawah. Ustaz, suara kamu jauh. Dia tanya soalan dia sama macam Kalisha. Yang tu, apakah hukum kanak-kanak belum balik berpuasa? Soalan nombor 36. Soalan 36. Apakah hukum kanak-kanak belum balik berpuasa? Tidak wajib, tetapi sah. Okey, tadi angkat tangan tadi. Mana yang angkat tangan tadi? Hilang dah. Mana yang angkat tangan? Okey. One naked. Soalan. Ya, macam mana nak sebut alif, lam, ta, ain, waw, zai. Soalan nombor berapa one naked? Ayat nombor 37. Soalan nombor? Soalan nombor? 37. 37. Perkara sunat dalam solat ialah membaca Fatihah, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz. Ta'awuz ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa iftitah Allahu akbar kabiran walhamdulillah. Sujud. Okey, perkara sunat dalam solat ialah Al-Fatihah bukan perkara sunat. Al-Fatihah wajib. Solat kena baca Al-Fatihah. A'udzubillah tak payah. Yang penting bismillah. Okey, a'udzubillah tu sunat lah. Ta'awuz, membaca ta'awuz tu a'udzubillah. Membaca doa iftitah. Doa iftitah tidak wajib. Yang wajibnya adalah surah Al-Fatihah. Sujud. Sujud wajib. Okey, tak sujud. Kalau kamu tak sujud, kena buat sujud sahwi. Maksudnya sujud kena buat.
Jadi yang tak ada kat sini 2 dan 3. Okey, soalan lagi. Kaisara. Yang 33 tu. 33. Apakah nama bagi perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam? Puasa. Allahu Akbar. Kamu puasa mula dengan Allahu Akbar ke? Mandi? Mandi? Nak mandi wajib? Nak mandi? Allahu Akbar. Tak ada. Tayamum? Tepuk-tepuk Allah, tak ada. Solat je. Okey, seterusnya. Lion. Apa soalan kamu? Apakah hukum melakukan solat jenazah secara bersendirian? Hukum melakukan solat jenazah secara sorang-sorang adalah sah. Tak. Sorang-sorang. Jenazah kat depan, kamu solat sorang-sorang. Sah. Yang tak sahnya, kamu tengok solat, tiba-tiba jenazah tu bangun, kamu pun lari. Itu bukan. Okey, soalan seterusnya. Danish Hafi. Ya, soalan. Yang saya nak tanya, Ustaz boleh tak tolong bacakan soalan nombor 35 yang tanpa kat tu? Sudah 3 Jumaat. Sudah 3 Jumaat. 3 Jumaat tu maksudnya sudah 3 kali solat Jumaat. Berturut-turut Abdul Hamid meninggalkan solat Jumaat dengan Tapi sengaja. dekat sini dia kaf. Ha? Dekat sini dia kaf. Kaf? Haa. Apanya kaf? Huruf kaf? Meninggalkan. Oh, meninggalkan. Ga. Betul kan situ? Ga, bukan kaf. Kita salah taib. Betul tak? Sama. Okey. Nak tanya boleh, angkat tangan je. Nak tanya muka surat berapa ke dalam Taubadat. Nak tanya ada yang, ini kenapa tajuk ni macam tak belajar je. Contoh kan. Okey, Kaisara. Tak ada orang dah, kamu je. 35 tu. Soalan 35. Sudah 3 Jumaat berturut-turut Abdul Hamid meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesan perbuatan Abdul Hamid? Dia meninggalkan solat Jumaat 3 hari berturut-turut. Alif mendapat pahala. Dia dapat pahala ke? Tak. Mendapat bahagia. Wah, bestnya. Yes. Tak. Mendapat ketenangan. Tenanglah hari ni. Kenapa tak solat Jumaat? Apa dia dapat? Dia dapat apa? Dapat dosa. Dia dapat dosa lah. Okey, Balkis. Ya, soalan. Yang muka surat 7. Soalan 34 tu soalan dia. Soalan 34. Jamak ialah, kasar ialah. Jamak ni himpun. Kosar ni pendek. Okey, Syifa. Soalan apa Syifa? Yang nombor 39. Dia kata yang nombor 39. 39. Tidak berkata-kata dan menjawab seruan azan merupakan perkara sunat ketika azan, perkara makruh ketika azan, perkara haram ketika azan, perkara harus ketika azan. Tidak berkata-kata dan menjawab seruan azan merupakan dia tak berkata-kata. Dan menjawab seruan. Dia tidak bercakap. Dia tidak bercakap. Waktu azan tengah berkumandang, dia tak bercakap. Dia menjawab azan. Contohnya dia dengar Allah Akbar, dia tak cakap apa, dia cuma jawab balik. Allah Akbar. Okey? Maksudnya, dia melakukan apa?
Perkara sunat ketika azan ke, perkara makruh ke, perkara haram ke, perkara harus. Okey, apa tanya ni? Arak kot. Apa ni? Minuman keras tu macam mana? Minuman keras tu, ya betul. Betul Wan Nakib. Arak. Alkohol dan arak sama je. Arak ni memabukkan. Alkohol tak semestinya alkohol tak semestinya arak. Tapi arak dah tentunya memabukkan. Angkat tangan Harun. Okey. Soalan. Denny Syafi. Soalan kamu. Saya punya soalan ni, saya tak faham soalan nombor 40. 40. Nombor 40. Wajib dilakukan secara berjemaah. Didahului 2 khutbah. Pernyataan di atas merujuk kepada solat. Semua solat tu solat. Solat gerhana. Solat gerhana, kalau kita nak solat gerhana, kita kena ada khutbah dulu ke? Tak. Okey, bukanlah. Solat sunat, kita nak solat sunat kena dengan khutbah ke? Tak. Solat jenazah kena dengan khutbah. Okey, so solat apa yang kena dengan khutbah? Solat Jumaat. Solat Jumaat. Yes. Seterusnya, Mursyid. Ustaz. Syifa. Ya Syifa. Oh, tak ada dah. Syifa nak tanya ke? Okey, tak ada. Okey, Kaisara. Yang 36. Apakah hukum kanak-kanak yang belum balik berpuasa? Adik kita kan? Adik kita ni dia tak datang bulan. Contoh adik kita perempuan lah, dia tak datang bulan lagi. Maksudnya, ataupun dia lelaki. Dia berpuasa. Apa yang dia dapat? Adakah dia wajib puasa? Adakah makruh tetapi sah? Okey, jawapan yang betul adalah tidak wajib. Adik kita tak wajib puasa. Tetapi puasa dia sah tak? Puasanya sah. Puasanya sah. Tak wajib tapi sah. Tidak wajib tetapi sah. Yes. Siapa yang dapat pahala? Mak ayah yang dapat pahala. Sebab mak ayah yang ajar, mak ayah dapat pahala. Okey, Wan Nakib soalan. Apakah hukum melakukan solat jenazah secara bersendirian? Hukum melakukan solat jenazah. Jenazah ada kat depan, mayat ada kat depan. Kita solat sorang-sorang je kat situ malam-malam. Sah. Cuma berani tak berani je. Okey, Khaliza. Soalan 47 hingga 51 tu dari kita nak tengok dekat mana? Okey. Dia perangkap dia situ. Tengok Khaliza. 47 tu cuba bacakan. Ayat Quran dia 47. Fatayam mamu. Agak-agak fatayam mamu tu puasa ke? Tak. Solat Jumaat? Tak. Tayamu? Fatayam mamu. Tayamu. Wa aqimus solah. Solah tu apa? Puasa ke? Tak. Solat apa? Jadi 3 solat. Solat Jumaat, solat jamak dan kasar, solat fardu. Solat fardu lah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Tu solat fardu. Solat 5 waktu. Anna Nabi SAW kana yaksuru fi safari. Sesungguhnya Nabi SAW memendekkan solat ketika bermusafir. Solat apa? Solat jamaah dan kasar. Yes, betul. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Siyam ni puasa. Dan yang terakhir tu baki tu lah. Okey. Seterusnya Balkis. Soalan. Soalan 38 tu. 38. Apakah hukum melakukan solat jenazah secara bersendirian? Solat jenazah. Jenazah ada kat depan kita. Kita seorang je solat jenazah. Apakah hukumnya? Hukumnya sah. Tapi solat-solat dari tengah malam, jenazah ada kat depan,
kita seorang je solat, boleh, tak ada masalah, sah. Yang berani tak berani je. Berani tak berani. Berani. Kamu berani solat jenazah seorang-seorang dalam malam yang boleh, sah. Sah solat kamu, sah. Tak ada apa-apa lah. Jenazah tu dah meninggal. Bila kita tengok jenazah, kita kena ingat bahawa kita pun akan mati juga. Kematian tu pasti. Mati tu pasti. Semua orang akan mati. Cuma kita minta doa supaya jenazah tu ditempatkan di tempat yang Allah redai. Buat syurga lah. Okay, Wan Nakib, ya soalan. Yang nombor 39 tu tidak berkata-kata dan menjawab seruan azan merupakan. Lepas tu dia nak jawapan kalau tak jawab azan. Okay. Waktu azan berkumandang, dia tidak bercakap. Dia jawab azan. Okay, faham? Dia tak cakap, dia jawab. Dia dengar azan, dia jawab azan. Okay, apa yang dia dapat? Dia dapat apa? Perkara sunat ketika azan ke? Perkara makruh ketika azan ke? Perkara haram ketika azan ke? Ataupun perkara harus? Dia dapat apa? Dia dapat sunat. Dia dapat sunat. Dia Kaisara Alamiah. Soalan 39. 39. Tidak berkata-kata dan menjawab seruan azan merupakan perkara sunat ke, perkara makruh ke, perkara haram ke, perkara harus. Dia dengar azan tetapi dia tak cakap apa-apa. Dia jawab azan. Sunat ke, haram ke, makruh ke, harus? Sunat. Yes. Harun. Soalan nombor 59. 59. Oh, nak habis lah. Alhamdulillah. Syak dalam menentukan waktu solat menyebabkan tayamum tidak sah. Betul. Kita kena yakin masuk waktu baru kita boleh ambil tayamum. Seterusnya, Kaisara Alamiah ada soalan? Tak ada. Denny Syafi, soalan? Saya nak tahu dekat soalan nombor 46, eja wuduk macam mana? 46. Ejaan wuduk macam mana? 46. Ejaan wuduk. Yap. Jawapan ada kat atas. Macam mana? Bila kau doa di atas dibaca? Yang itu doa lepas wuduk. Ya betul. Betul. Ini doa lepas wuduk. Saya Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, kamu nak tahu perkataan ejaan wuduk? Ejaan wuduk. Sebab dia tak pagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ejaan wuduk. Wow. Wow. Dot wow. Wow. Dot wow. Good. Dot wow. Dot dengan wow bersambung. Hamzah. Okay. Hamzah. Dan set. Kalisha. Ya betul. Ya itu sahaja. Kalisha soalan? Soalan nombor 52. Oh, okey, 52. Aini nama orang, Aini. Kamu ada kawan Aini kan sebelum ni kan? Ada. Aini berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah ni hari ke-9 Zulhijjah. Esoknya Raya Aidiladha. Soalan jawapan dia ada 4 aja. 1, 2, 3, 4. Dia tinggal soalan ni. Ustaz. Sekejap Angkat tangan nak kawan dia.
Puasa pada hari Arafah adalah puasa sunat. Sunat. Okey. Puasa sunat tu. Puasa Arafah puasa sunat. Tak wajib. Yang wajib puasa Ramadan. Okey. Balkis, soalan. Soalan nombor 41. 41. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kenapa? Tak faham. 41, 42, 43, 44 tu doa selepas wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Soalan yang berapa? Ini tu. Jawapannya ada kat atas lah. Kat atas kotak tu. Cuma dia tinggal satu jawapan. Bilakah doa di atas dibacakan? Selepas ambil wuduk, selepas mengambil wuduk. Ya, Dini Syafi, soalan? Saya ada soalan. Yang dekat 47 dengan 51 tu dia dekat muka surat mana dalam buku nota padat? Nota padat, setiap tajuk tu lah. Kalau tayamum, buka muka surat usul awal tu. Tayamum, buka muka surat mula-mula urut muka surat 12. Muka surat 13. Muka surat 13 tayamum. Okey. Seterusnya Firdaus. Soalan? Firdaus soalan? Boleh buka mic Firdaus? Saya tak ada. Okey. Ada soalan? Ya. Dari tayamum tu muka surat berapa? 13. Okey. Syifa, soalan. Nombor 52. Aini berpuasa pada hari Arafah. Haram ke, sunat ke, batal ke, makruh? Puasa hari Arafah adalah sunat. Okey, Iman Nuzahira baru masuk kan? Okey, Iman Nuzahira buat soalan dalam buku simulasi ibadah. Muka surat belakang sekali. Muka surat 7 Surat belakang sekali yang muka surat 7. Sampai muka surat 10. Okey, Kaisara, soalan. Nombor 53. Soalan 53. 53. Isa. Nama orang Isa. Isa ataupun Isa lah, tapi biasa dia panggil Isa. Isa berpuasa pada 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tak boleh puasa sebab 10 Zulhijjah hari raya Aidil Adha. Jadi jawapannya kalau puasa juga haram puasa. Haram puasa pada hari raya. Okey, soalan seterusnya. Jawab. Kaisara dah. Dini Syafi, soalan. Saya punya soalan. Ustaz tolong bacakan soalan 54 dengan Ustaz tolong saya tak faham soalan nombor 55. Soalan 54, Sofi nama orang lah, Sofi berbuka puasa dengan minuman keras. Astagfirullah. Boleh ke minum air arak? Tak boleh, haram. Okey. Tak boleh. Soalan berapa tadi? Soalan 54 dan soalan 55. Saya tak faham yang 55, saya tak boleh baca yang 54. Hamid, nama orang Hamid pingsan sepanjang hari di bulan Ramadan. Hamid pingsan. Boleh ke macam tu, Ustaz? Tak, pingsan ni bukan buat-buat. Pingsan ni memang ada penyakit. Dia penyakit.
Dia pingsan pada bulan Ramadan. Dia penyakit. Tapi hukum dia apa, Ustaz? Haram, sunat, batal, makruh. Puasanya batal. Oh, Dia tengah puasa, lepas tu dia pingsan. terima kasih, Ustaz. Batal. Okey, Ustaz. Okay. Okey, siapa kat tangan? Kalisha. Ya, soalan. 58 dengan 59. Kalisha, suara jauh Kalisha. Soalan 58 dengan 59. 58 dan 59. 58. Soalan 58. Selain mati syahid, jenazah orang Islam yang mati wajib dimandikan sebelum dikebumikan. Betul ke salah? Selain mati syahid, jenazah orang Islam yang mati jenazah orang Islam yang mati wajib dimandikan sebelum dikebumikan. Betul ke salah? Okey, tengok sini. Okey, selain mati syahid kena mandi tak? Kena mandi wajib tak mati syahid? Kena? Tak. Mati syahid tak payah mandi. Kecuali orang yang mati biasalah. Okey, mati biasa kena wajib tak mandi? Wajib mandi. Betul tak kenyataan tu? Betul ke salah kenyataan tu? Salah. Salah pula. Betul. Jenazah orang Islam yang mati wajib dimandikan sebelum dikebumikan. Betul lah tu. Okey. Maksudnya mati syahid pun kena mandi tu. Orang yang mati macam dia bukan mati syahid. Selain dia tak mati syahid, dia mati biasa je. Mati biasa macam mati itulah, bukan mati syahid lah, bukan mati peperangan. Dia kena wajib mandi. Sebelum nak ke bumi, kena mandikan baru boleh ke bumi. Jangan ke bumi kan, lepas tu nak mandikan, mana boleh. Kita dah ke bumi kat tanah, lepas tu kita nak mandikan dia. Kena korek balik lah. Okay, betul lah tu kenyataan tu. Kenyataan tu betul. Okay, soalan 58. Lagi soalan berapa tadi Syah? 59. Syak dalam menentukan waktu solat menyebabkan tayamum tidak sah. Betul. Syak ni dia lupa. Dah masuk belum solat? Untuk ambil tayamum, kamu kena yakin yang waktu solat dah masuk. Kalau dah masuk belum? Tak boleh. Kalau rasa macam dah masuk ke belum batal tayamum. Kalau syak. Jadi pernyataan tu betul. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya, Harun, soalan. Soalan 64. Tak apalah, Harun nak jawab lebih tak apa. Boleh. Soalan nombor 4. Khatib tidak berselawat ke atas Nabi ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Apakah hukum khutbah Jumaat tersebut? Nyatakan alasan kamu. Selawat adalah rukun dalam khutbah Jumaat. Bila kamu jadi khatib, bila kamu akan jadi khatib solat Jumaat, kita kena selawat atas Nabi. Tapi kalau tertinggal, maka hukumnya tidak sah. Alasan kerana tertinggal rukun. Okey. Seterusnya, Balkis, soalan. Soalan saya besar 47. Soalan nombor Soalan nombor 47. 45. 47. 47. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalil ayat Quran, dalil apa? Puasa ke, solat Jumaat ke, tayamum ke, solat jamak dan kasar ke, solat fardu. Fatayammamu. Fatayammamu, okey. Boleh tengok dalam muka padat. Cuba buku tengok tayamum. Tayamum lah tu, fatayammamu tu tayamum. Okey. Soalan Dini Syafi, soalan. Saya punya soalan.
Nombor 59. Saya tak faham. Nombor 60 saya tu. Tu saya tak pandai baca. Yang nombor 61 tu pula saya dah buat dah. Syak. Nombor soalan nombor 9. Syak. Syak ni tak yakin. Ragu-ragu. Syak ni ragu-ragu. Ragu-ragu tahu ragu-ragu. Tak tahu. Syak ni okey, ragu-ragu tak tahu. Tak yakin. Acuh tak acuh. Tahu acuh tak acuh? Acuh tak tahu. Tak yakin tahu. Tak yakin. Sama lah tu. Acuh tak acuh, tak yakin sama tu. Tak yakin. Dia tak yakin menentukan waktu solat menyebabkan tayamum tidak sah. Untuk ambil tayamum, kita kena yakin masuk waktu solat. Baru kita boleh ambil tayamum. Tapi Jadi kalau kita syak, kita ragu-ragu, kita tak yakin masuk waktu solat ke belum, tapi kita dah ambil tayamum, tak sah lah. So pernyataan tu betul ke salah? Betul. Okey, bermusafir adalah apabila seseorang mengembara melebihi 89 km. Betul. Baramil salih fayara tak Ustaz? Mengembara. Tak baramil salih. Baro. Mana baro tak ada. Bermusafir. Nombor yang 60 perkataan awal tu. Baramil Bermusafir. Berjalan. Bermusafir tu berjalan. Muaz Fitri, soalan. Penyataan ni betul ke tidak Ustaz? Nak solat jamaah kena lebih daripada, nak solat jamaah tu kena mengembara lebih 89 km. Betul tu. Bermusafir adalah apabila seorang yang mengembara melebihi 89 km. Kenyataan tu betul lah sebab kita nak solat. Terima kasih Ustaz. Okey, Muaz Fitri, soalan. Soalan 55. 55. Hamid pengsan sepanjang hari di bulan Ramadan. Macam mana nak sebut syak? Tu syak tu. Okey, Hamid pengsan sepanjang hari di bulan Ramadan. Haram ke, sunat ke, batal ke, makruh? Dia puasa. Tengah-tengah dia puasa, dia pengsan. Sampailah malam. Malam-malam ni dah maghrib dah. Dah isyak. Puasa dia sah tak? Puasanya batal sebab dia pengsan. Harun, soalan. Soalan 64 bah. Niat dia tak di dalam buku nota padat. Tuliskan lafaz niat solat jenazah bagi bayi perempuan. Tuliskan lafaz niat solat jenazah bagi bayi perempuan. Dalam buku nota padat tak ada ya? Tak. Okey, kalau kamu dah cari tu betul lah tu, tak ada tu. Solat jenazah, niat jenazah untuk lelaki ada tak? Solat jenazah tak? Buka dia, solat apa? Solat jenazah. Saya buat yang ni tak ada pun soalan macam Harun tu. Oh tak. Harun dia dah lebih dah. Dia dah nak habis dah. Solat jenazah tajuk muka surat 132. 132. Cakap sampai muka surat 10. Harun dia dah lebih dah sebab dia dah siap awal. Lagi kalau dia nak tunggu kamu siap lambat pula. So dia jawablah soalan. Saya pun boleh buat lebih Ustaz. Kalau masa cukup. Tapi kalau masa tak cukup, kamu kena berhentilah. Sekejap Pengertian solat jenazah tak ada. Hukum solat jenazah tak ada. Rukun solat jenazah tak ada. Niat tak ada. Niat dia usolli macam ni aja usolli ya. Usolli. Kamu kena juga usolli je.
Usolli ala, Ustaz type dulu ya. Okey, nanti Ustaz typekan Harun. Harun kena tinggalkan soalan tu dulu, jawab soalannya bawah, nanti Ustaz typekan. Kita ada 5 minit lagi. Balkis, soalan. 54. 24. 54. 54. Sophie berbuka puasa dengan minuman keras. Sophie berbuka puasa dengan minum arak. Haram ke, sunat ke, batal ke, makruh? Syifa, soalan. Yang nombor 62 kan? Yang I 62. Yang I. Tuliskan nama solat fardu atau sunat berdasarkan gambar. dia Pukul gambar 1.30 imam tengah pegang khotib. Itu solat Jumaat tu. tapi gambar tu dia tunjukkan bahawa orang tengah khutbah. Terjawab tak Syifa? Okay, saya tuliskan dia punya niat solat jenazah Usolli Ustaz, kan gambar tu orang tengah khutbah. Khutbah. Okey, dia tanya soalan dia tanya, tuliskan nama solat fardu atau sunat berdasarkan gambar. Kalau pukul 1.30 tu solat zuhur kan? Biasa solat zuhur lah 1.30 kan? Kan Syifa? Tapi dalam gambar tu dia tunjuk imam tengah baca khutbah. Solat apa yang imam tengah baca khutbah? Solat Jumaat. Yes. Jawapannya solat Jumaat. Saya tulis kepada dia. Usolli ala hazihi maitati itu panjangnya. Buat sampai muka surat apa? Sampai muka surat 10 saja. Tapi kalau lebih tak apa. Kalau kamu dah terlebih masa tapi ada masa lagi, boleh jawab lagi. Ada masa lagi boleh jawab lagi Usolli ala hadhihi al-maitati tiflati. Kalisha, nak tanya apa? Yang ke-11 yang pukul 3 pagi tu solat tahajud ke solat sunat witir? Yang 3 pagi tu ya? Solat tahajud. Solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Bila okay, yang Ustaz tulis usolli ala hazil maitati tu adalah niat solat jenazah kanak-kanak perempuan ataupun bayi perempuan. Okay, masa kita dah pukul 1 pula 10.30. Okay, masa dah habis.
Kita berhenti dulu Okey. Okey, kamu link solat pula. Link kelas UPKK. Siapa boleh post kat sini? Link kelas UPKK. Apa? Link kelas UPKK. Oh, okey, ada. Okey, boleh masuk kelas UPKK. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Firdaus. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Firdaus. Sama-sama. Boleh masuk kelas. Tekan dekat link tu. Subjek minggu ni apa? Ada yang tanya? Subjek minggu ni Muaz Fitri. subjek minggu ni subjek apa? Oh, subjek minggu ni. Ustazah Ayu ni. Ustazah Ayu ni ajar Okey. Ustazah Ayu ni ajar apa? Saya lupa. Tapi Ustazah Ayu ni lah. Ustazah Ayu ni dengan Ustazah Syikin ataupun Ustazah Unaizah. Tak pasti. Ustazah Syikin kot. Okey. Okay. Boleh klik kat link Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Iman Nuzaira boleh masuk dekat link. Boleh masuk dekat situ. Iman Nuzaira boleh masuk dekat link. Denny Syafi boleh klik link. Akram masuk kelas UPKK, klik link bawah. Ya betul, tekan link yang saya kasih tu. Ya betul, Mursyid Syifa. Dah tekan Mursyid kena keluar daripada kelas ni Mursyid pula. Syifa keluar daripada kelas ni, lepas tu klik klik situ. Alright. Akram left. Denny Syafi boleh left. Iman Nuzaira left.